Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pelajar EHT 01, salam sejahtera saya ucapkan kepada kamu. Semoga kamu semua masih berada dalam keadaan yang bersemangat, masih berada dalam keadaan yang gembira untuk menerima pelajaran kita pada keadaan yang mendatang. Pelajar sekalian, kita dah selesai belajar tentang chapter yang kedua. Kita dah habis belajar tentang chapter yang menerangkan tentang sel serta function-function sel dan bagaimana sel itu dapat menjalankan fungsinya sebagai functional unit, dan akhirnya kita belajar bagaimana sel itu membentuk tisu. Akhirnya pelajar, kali ini kita akan masuk chapter yang ketiga. Chapter yang ketiga ini adalah chapter yang berkaitan dengan cell division. Apabila kita belajar tentang chapter yang ketiga iaitu cell division, kita kena faham konsep bahawa setiap sel baru, all the new cell, are derived from the other cell. Maksudnya dekat sini, kehadiran sel baru wajib berasal daripada sel yang sebelum ini. Dan sel itu tidak boleh terjadi secara sendiri. All cell must derive from the pre-existing cell. Dalam proses di mana sel itu menghasilkan sel baru, pada masa yang sama, setiap sel tersebut akan membawa heritable genetic information, iaitu setiap sel itu akan melakukan proses menghantar semua genetic information daripada sel induk kepada sel yang baru, iaitu yang dinamakan sebagai daughter cell. So each cell carry heritable genetic information. Dan heritable genetic information ini can be passed to the daughter cell. Daughter cell ini adalah sel baru yang terbentuk. Ya, so kita kena faham inilah keadaan yang berlaku semasa cell division, iaitu cell division cell division is about production of a new cell. A new cell is derived from the pre-existing cell. Semasa pre-existing cell menghasilkan sel baru, pada masa yang sama dia juga akan menghantar heritable genetic information, iaitu DNA itu dihantar daripada sel induk parent cell kepada daughter cell, seperti mana yang kita belajar semasa chapter yang kelima, iaitu DNA replication. Dalam tindakan untuk melakukan cell division ini, dia membawa kepada kita untuk belajar pelbagai kepentingan dia. Cell division ini adalah satu bentuk pembahagian sel di mana ia penting semasa sel melaksanakan asexual reproduction. Asexual reproduction ini adalah satu bentuk reproduction yang kerap berlaku kepada prokaryotic cell. Dan bagi eukaryotic cell, dia juga boleh berlaku dalam situasi-situasi tertentu. Yang kedua, cell division is very important for growth. Apa yang kamu faham tentang growth? Growth ini melibatkan tiga perkara dalam multicellular organism. Yang pertama adalah pertambahan bilangan sel, yang kedua elongation in their size, dan yang ketiga adalah proses differentiation. So dalam proses growth and development ini, cell division memainkan peranan penting dalam menambahkan bilangan sel. Bagi satu-satu sel induk, iaitu organisma yang telah pun mencapai kematangan, setiap daripada sel yang membina organisma tersebut boleh rosak, can be worn out. Mana-mana sel yang telah pun berlaku kerosakan kepada strukturnya, dia mesti digantikan. So proses penggantian sel lama ini juga melibatkan cell division, iaitu tissue renewal and repair. Kita lihat satu persatu pelajar. Yang pertama sekali kita akan fokus kepada asexual reproduction. Semasa asexual reproduction ini, dia banyaknya berlaku kepada prokaryotic cell dan mana-mana unicellular eukaryotic cell. Ini kebanyakan dia berlaku. Dalam asexual reproduction, a single cell divide into two cells. Single cell divide by mitosis to form two cells. Each of a new cell will be an individual organism. Mana-mana sel baru yang terbentuk itu, ia adalah organisma yang telah pun berfungsi. So, organisma ini iaitu unicellular ini mampu berfungsi dalam keadaan hanya satu sel sahaja. Begitu juga yang berlaku kepada prokaryotic cell. Namun pelajar, ada juga organisma yang hanya berfungsi apabila melibatkan
more than one cell. Ini dinamakan sebagai multicellular eukaryotic organism. Organisme ini akan menjalankan satu proses yang dinamakan sebagai growth and development. Multicellular organism, multicellular eukaryotic cell ini menjalankan growth and development apabila organism itu develop from a single cell fertilized egg. So ini adalah satu bentuk single cell apabila sperms and also the egg were fertilized together. Sperm is N, egg is N. Haploid and haploid. Haploid sperm, haploid egg fertilized together forming a zygote. Dan zygote itu berkembang daripada satu sel menjadi banyak sel untuk mereka membentuk multicellular organism. Daripada hanya kehadiran satu sel kepada banyak sel, ini dinamakan sebagai growth and development. Yang ketiga, cell division is very important for the tissue renewal and repair. For the organism, for the multicellular organism that is fully grown, yang telah pun lengkap membesar, yang kita namakan sebagai matured, ya. Setiap sel itu walaupun sudah pun matang, dia boleh dirosakkan. Dan dia perlu diganti apabila telah pun rosak. Maka, dia melibatkan penghasilan sel baru setelah sel lama mengalami kerosakan. So, seperti mana yang kita dapat lihat daripada bone marrow. Dividing cell in the bone marrow will continuously make a new blood cell setelah blood cell yang lama dirosakkan akibat daripada masa dan juga jangkitan. So itu yang kita dah pelajari tentang 3 kepentingan cell division. Diulangi, 3 kepentingan cell division ni, yang pertama adalah sexual reproduction, yang kedua adalah growth and development, yang ketiga adalah tissue renewal and repair. So baik ya, saya harap kamu semua dapat memahami konsep pelajaran kita pada video kali ini. Jumpa lagi untuk video akan datang, bagaimana kita melihat satu-satu sel itu berkitar dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar.